Saya Nurul Iman bin Azmi bersama ahli kumpulan akan melaporkan buletin utama. Penyakit pernafasan akut 2019 nCoV atau lebih dikenali sebagai penyakit coronavirus 2019 COVID-19 telah mencetus satu pandemik yang melanda seluruh dunia pada era globalisasi ini. Sebagai tindak balas kepada pandemik COVID-19, beberapa inisiatif telah diambil oleh semua pihak di mana menimbulkan kesan dari segi semangat nasionalisme dan patriotisme serta pembinaan negara dan bangsa yang memainkan peranan penting dalam memajukan sesebuah negara. COVID-19 ialah penyakit berjangkit yang punca daripada virus dikenali sebagai coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2 SARS-CoV-2 yang tersebar dari satu individu ke satu individu lain melalui kontak rapat. Terdapat beberapa teori berkenaan punca kedatangan virus baru ini. Berdasarkan artikel-artikel yang berkaitan dengan COVID-19, virus SARS-CoV-2 dipercayai berasal daripada haiwan melalui jangkitan secara tumpah. Virus ini juga diyakini mempunyai asal-usul zoonotik yang berkait rapat dengan pasar borong makanan laut Huanan di Wuhan, China. Terdapat juga teori yang menyatakan bahawa virus baharu ini mempunyai kaitan dengan kelawar, tenggiling dan sindrom pernafasan akut teruk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Daniel Hakimi bin Shazul Hazimin ingin mengulas tentang faktor-faktor penyebaran coronavirus di Malaysia. Salah satu faktor yang menyebabkan penyebaran coronavirus adalah kurang pengetahuan mengenai virus itu tentang bagaimana menjangkiti manusia dan betapa bahaya kesan sekiranya dijangkiti. Pandemik coronavirus telah menunjukkan kurangnya persediaan masyarakat di dunia dalam kesediaan untuk menangani wabak penyakit berjangkit. Virus ini tidak pernah menunjukkan tanda untuk berhenti. Ia terus merebak dan menjangkiti lebih ramai orang di Malaysia lebih cepat daripada sebelumnya. Kurangnya pengetahuan tentang coronavirus memaksa kerajaan, terutama di Kementerian Kesihatan, untuk membuat penyelidikan mengenai virus tersebut yang memakan masa. Jumlah kes coronavirus meningkat bahkan mencapai lebih daripada 1,000 kes setiap hari. Hal ini juga disebabkan oleh pendatang asing tanpa izin yang menembusi sepadan negara yang mungkin berasal dari kawasan berisiko tinggi jangkitan coronavirus. Walaupun sepadan Malaysia ditutup untuk semua negara, masih ada laluan-laluan tikus yang digunakan oleh pendatang asing tanpa izin ini untuk memasuki sepadan Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, kes penularan COVID-19 di Sabah didapati berpunca kemasukan pendatang asing tanpa izin parti dari negara jiran. Sehubungan itu, semua parti yang ditahan dan disaring akan ditempatkan di pusat-pusat tahanan dan kuarantin sementara (PTS) yang disediakan. Jelas Tan Sri Muhyiddin Yassin, lebih banyak PTS baharu bakal dibuka bagi menempatkan parti yang ditahan sebelum proses pengusiran dilaksanakan. Petugas Kementerian Kesihatan juga telah ditambah untuk menjalankan saringan ke atas parti yang ditahan. Anggota Keselamatan Negara juga akan ditambah untuk mengawal sepadan negara bagi mengekang kepasukan parti, khususnya di Sabah. Seterusnya kita akan bersama rakan tugas saya di studio, Uzi Ying. Silakan. Setakat hari ini, ubat atau vaksin yang dibuktikan berkesan untuk mencegah atau mengubati COVID-19 masih belum wujud di alam dunia ini. Bagi membentuk penularan wabak ini, Kerajaan Malaysia telah mengambil tindakan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara dan menggariskan SOP, prosedur operasi standard yang perlu dipatuhi oleh setiap kerajaan. Namun, berita-berita yang memedihkan hati sering muncul pada dada surat khabar. Ramai anggota masyarakat didapati tidak mematuhi SOP sepanjang tempoh krisis ini. Mereka sudah mulai dan apa kerana telah berdepan dengan virus ini dalam tempoh yang terlalu lama sehingga mereka mengambil mudah terhadap perkara tersebut. Lagipun, SOP merupakan satu norma baharu yang tidak pernah diamalkan sebelum ini sehingga mereka mudah lupa dan memerlukan masa lagi untuk menjadikannya sebagai satu kebiasaan diri kita. Sejak pelaksanaan PKP, berlakunya banyak kes yang berkaitan pelanggaran SOP yang ditetapkan, antaranya kes indeks kluster Siwa Gangga yang menyebabkan kemunculan satu kluster super spreader dan telah membawa kewujudan kes positif yang banyak di Malaysia. Tambahan pula,
Terdapat banyak kes mengingkari perintah pengawasan dan pemerhatian juga didapati dalam kalangan masyarakat. Jelasnya bahawa kelalaian dan sikap masyarakat yang tidak berdisiplin ini telah menyebabkan rantaian jangkitan COVID-19 tidak putus, malah telah membaharui rekod kes-kes jangkitan COVID-19 setiap hari di Malaysia dengan angka baharu. Selain itu, keberkesanan vaksin COVID-19 juga dianggap sebagai salah satu faktor signifikan. Sejak kewujudan pandemik COVID-19, tiada rawatan khusus atau ubat disahkan dapat mengubati wabak ini secara berkesan. Rawatan yang ditawarkan oleh KMM kini hanya untuk mengurangkan gejala yang dialami pesakit sahaja. Ketua Pengarah WHO, Dr. Tedros juga menekankan betapa pentingnya kewujudan vaksin bagi mengawal pandemik ini. Namun, tiada mana-mana satu pihak di seluruh dunia ini dapat membuktikan bahawa vaksin yang telah dihasilkan ini dapat mencegah penularan jangkitan COVID-19 dengan berkesan sehingga mencapai 100%. Kajian yang menyeluruh dan lengkap masih belum dikeluarkan walaupun penggunaannya adalah dianggap selamat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO juga menegaskan bahawa walaupun vaksin telah berjaya dihasilkan dan boleh dikatakan terdapat berita positif tentang keberkesanannya, tetapi situasi sekarang masih bukan masanya untuk kita berasa selesa, berpuas hati maupun mengambil mudah terhadap segala SOP kerana terdapat banyak cabaran dapat diperhatikan di sebalik kabar gembira ini. Justru, sehari vaksin yang dicipta tersebut belum disahkan dengan keberkesanannya, sehari rantaian jangkitan COVID-19 dalam komuniti seluruh dunia juga tidak akan putus. Terima kasih rakan setugas, bersama saya Nur Syarah binti Syamsuddin yang akan mengulas lebih lanjut mengenai kesan-kesan pandemik COVID-19. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa pandemik COVID-19 telah memberi impak yang besar dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dari sektor ekonomi, antara kesan yang paling buruk adalah apabila sektor perniagaan dan pelancongan terjejas. Keadaan ini berlaku apabila Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan bermula 17 Mac 2020 yang menutup hampir semua sektor perniagaan kecuali perniagaan barang harian. Menurut statistik daripada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, DPMM menganggarkan lebih 53% bersamaan 450,000 usahawan yang mendaftar dengan SME Corps akan terjejas kerana operasi perniagaan mereka tidak mampu bertahan lebih daripada 2 bulan akibat wabak COVID-19. Kesan daripada wabak ini juga telah menyebabkan kadar pengangguran semakin meningkat. Keadaan ini berlaku kerana kebanyakan pemilik perniagaan terpaksa mengurangkan kos operasi perniagaan mereka dengan mengurangkan tenaga pekerja bagi mengelakkan kerugian yang besar. Perkara ini turut diakui apabila Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Air Asia, Tan Sri Tony Fernandez, yang mengesahkan bahawa beliau juga terpaksa memberhentikan 10% daripada 24,000 tenaga kerjanya. Berdasarkan statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran mula meningkat sekitar bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan PKP iaitu pada bulan Mac dan mencecah hampir 5.3% bersamaan dengan 826,000 penganggur yang direkodkan setakat Mei 2020. Dan kadar ini merupakan kadar yang tertinggi sejak 27 tahun lalu. Bukan itu sahaja, pandemik ini juga telah menyebabkan sektor pendidikan ditangguhkan. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razidin, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memutuskan untuk menutup persekolahan sesi 2020 apabila gelombang ketiga COVID-19 menjangkiti lebih daripada 1,000 pelajar. Dengan penutupan sekolah sehingga akhir tahun ini juga telah menyebabkan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM telah ditunda pada Februari tahun hadapan. Namun, di sebalik impak negatif akibat COVID-19, terdapat juga perubahan positif yang berlaku dalam masyarakat Malaysia. Antaranya, semangat patriotisme yang semakin utuh dalam kalangan rakyat. Semangat patriotisme yang semakin kuat terutamanya yang ditunjukkan oleh para barisan hadapan seperti doktor, jururawat dan Barisan Pertahanan Malaysia seperti Angkatan Tentera Malaysia dan Polis wajar diberikan penghormatan dan penghargaan. Hal ini kerana mereka sanggup berkorban demi kesejahteraan negara. Pandemik COVID-19 ini juga dapat menguatkan sifat toleransi dan kerjasama rakyat Malaysia.
di samping memupuk sifat keprihatinan dalam membantu masyarakat yang terjejas tanpa mengira bangsa dan agama. Menerusi pertubuhan badan bukan kerajaan serta masyarakat bersatu hati dan bersama-sama bagi menyokong dan mengutip dana untuk menyediakan peralatan dan keperluan bagi golongan barisan hadapan. Antaranya ialah pakaian khas atau lebih sinonim dengan Personal Protective Equipment (PPE) dan bantuan mesin pernafasan. Perkara ini juga boleh dibuktikan apabila kerajaan Malaysia menerima bantuan dana yang berjumlah lebih daripada 22 juta ringgit secara keseluruhannya, sama ada dari sektor korporat maupun swasta. Sekian. Untuk paparan selanjutnya bersama rakan tugas saya, Adlin Fahani. Silakan Adlin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adlin Fahani binti Ahmad Fauzi, nombor matriks 281508 akan melaporkan tentang isu COVID-19 kepada Pembinaan Negara dan Bangsa. Pembinaan negara dan bangsa merupakan matlamat utama negara Malaysia bagi mewujudkan sebuah negara yang aman dan damai. Antara kesan-kesan pembinaan negara bangsa ialah perpaduan antara kaum semakin kukuh, kepercayaan utuh rakyat pada pemerintahan dan undang-undang negara, letusan masalah jenayah semakin menurun, semangat nasionaliti yang kurang. Malaysia ialah sebuah negara yang unik kerana mempunyai variasi bangsa, budaya dan agama. Namun, perkara ini tidak menghalang Malaysia mencapai perpaduan. Sebaliknya, perpaduan antara kaum semakin kukuh berikutan penularan isu COVID-19 di Malaysia. Bukti perpaduan kaum dapat dibuktikan melalui gambar di atas. Ustaz Abid Yu telah menghulurkan bantuan kepada semua rakyat tanpa mengira bangsa dan agama. Hal ini demikian kerana beliau memandang mereka sebagai rakyat Malaysia, bukanlah kepada kaum masing-masing. Kepercayaan rakyat pada pemerintahan dan undang-undang negara merupakan satu elemen utama dalam pembinaan negara dan bangsa. Berdasarkan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967, Kerajaan Malaysia telah melakukan Perintah Kawalan Pergerakan bagi membendung penularan COVID-19. Walaupun keputusan ini memberi kesan, namun rakyat tetap percaya pada pemerintahan negara. Buktinya, rakyat Malaysia patuh pada PKP. Jika dibandingkan dengan penerimaan rakyat daripada negara lain, rakyat Malaysia adalah jauh lebih baik kerana mereka mematuhinya demi kebaikan bersama. Walaupun pada masa kini rakyat Malaysia telah kehilangan kerja dan sumber pendapatan, namun perkara ini tidak menjurus kepada peningkatan masalah jenayah, terutamanya kes rompak dan kes ragut. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia telah berada dalam proses terakhir pembinaan negara dan bangsa, iaitu pengagihan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat. Seterusnya ialah semangat nasionaliti yang kurang. Hal ini dikatakan demikian kerana tidak wujudnya bangsa Malaysia. Rakyat masih dalam kelompok mengikut kaum dan agama. Buktinya apabila isu kluster tabligh Petaling Jaya dipersalahkan oleh kebanyakan rakyat Malaysia sebagai punca utama penularan wabak COVID-19. Kesannya kita dapat lihat bahawa masih berlaku isu keagamaan walaupun berhadapan dengan pandemik COVID-19. Namun, saya bangga dengan rakyat Malaysia kerana telah berjaya mengatasinya melalui 3 aspek. Ahli tabligh telah menyerah diri untuk menjalani ujian walaupun tiada simptom dijangkiti kerana mereka mempunyai rasa tanggungjawab kepada negara. Seterusnya iaitu melalui aspek kesedaran dan seterusnya melalui aspek peringatan. Tan Sri Dr. Noor Hisham telah memperingatkan rakyat supaya berhenti diskriminasi golongan ini. Situasi-situasi yang timbul disebabkan wujudnya pandemik COVID-19 ini memberi impak yang signifikan terhadap individu maupun negara itu sendiri. Walaupun setiap individu mempunyai pandangan yang berbeza mengenai kondisi dunia pada zaman pasca kemerdekaan ini, masyarakat sewajarnya bertindak secara relevan demi negara yang tercinta serta berfikiran positif dan terbuka agar dapat memperoleh nilai-nilai yang terbaik di saat krisis seperti ini.
Akhirul kalam, setiap individu haruslah patuhi prosedur operasi piawai SOP yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa dan meringankan beban petugas barisan hadapan dalam melaksanakan tugas mereka semasa pandemik COVID-19 ini. Sekian sahaja daripada saya, Nurul Iman bin Azmi bersama ahli kumpulan mengucapkan Assalamualaikum dan salam hormat.